Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul 'ilma darajat. Shadaqallahul 'azim. Terima kasih kepada Ustaz, Pak Acara Majlis, saya hormati Datuk, Datuk, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW bersabda, kata Nabi, laisa minal lahwi illa salas. Tidaklah dikira permainan ini melabaukan. Laisa lahwi minal. Dia kata permainan itu tidak melabaukan, melainkan kata Rasulullah illa salat. Yang lain-lain daripada tiga ini adalah permainan yang melalaikan. Yang pertama kata Nabi SAW, ta'dibur rajul farasah, orang yang melatih kudanya. Yang kedua kata Nabi, wa mula abatuhu ahlahu, orang yang bermesra dengan isterinya. Dan yang ketiga kata Rasulullah, waramyuhu biqausihi wa nablihi, orang yang berlatih memanah dengan busur, dengan anak panahnya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam kehidupan kita akan jumpa dengan macam-macam perkara. Yang kita selalu jumpa ialah makan. Itu nombor satu. Jangan lupa hari ini ada ceramah. Soalan dia ada makan. Soalan dulu. Lepas tu orang dia tanya siapa ceramah dia. Itu biasa lah tuan. Bangun pagi tanya dulu hari ini nak makan apa. Sampai ke malam nak tidur, makan dulu yang kita soal. Yang kita jumpa setiap hari dalam kehidupan kita, dia ada empat perkara yang kita jumpa. Mesti jumpa empat. Salah satu yang kena jumpa. Pertama yang kita akan jumpa dalam kehidupan seharian kita ialah nikmat. Itu akan kita jumpa tu, nikmat ni. Nikmat hidup, nikmat telan air, nikmat kenikmatan, nikmat kelip mata. Itu nikmat. Bayangkan tuan-tuan dalam mata tak boleh kelip. Tak jadi itulah. Mana anak dara lagi kali hari ni, dia mata begini. Jadi ke tak jadi mak? Jadi ke tak jadi mak? Lain macam mata dia mak dah tuliak dia mak. Dengan sebab mata tutup buka kan nikmat. Bila habuk datang, bila benda datang, automatik mata berkelip. Nikmat. Telan air ni pun nikmat. Bayangkan tuan-tuan kalau tak boleh telan air. Itu baru nikmat yang kecil-kecil yang ada dekat kita. Kita tak nampak. Apatah lagi nikmat yang besar-besar. Nombor satu yang kita bagi, yang kita jumpa ialah nikmat. Yang kedua yang kita jumpa dalam kehidupan sehari-harian kita ialah, yang kita jumpa ialah bala. Bukan kayu, bala. Sebutan dia bala. Bala apa pula nak datang ni? Dia tanya macam tu apa nasihat. Lepas ni aku pula tu penasihat 25% kata penasihat. Bala apa pula tak sampai. Tak kira lah tuan-tuan, bala ni kita boleh sebut musibah. Alladzina idza asabatuhum musibah, orang yang dapat musibah. Kadang-kadang bala ini berbentuk ujian kepada kita. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfusi wat thamarat, kata Allah. Akan diberinya bala dalam bentuk ujian pada kita. Allah Ta'ala bagi kita lapar, Allah Ta'ala bagi kita takut, Allah Ta'ala bagi kita mati, Allah Ta'ala bagi kita buah-buahan tak menjadi, Allah Ta'ala bagi kepada kita pengurangan harta. Dalam kehidupan sehari-harian, balak ni akan sampai. Mungkin jatuh tangga, mungkin gigi patah, mungkin tertelan gigi palsu. Kita jumpa baca semalam yang doktor belah, terjumpanya berus gigi dalam perut, tuan bayang kata. Ada benda lain ke kau nak telan? Berus gigi di belasah je. Di bala apa pula nak sampai hari ni.
Nombor 3 yang kita jumpa dalam sehari-harian kehidupan kita ialah ibadat. Ni yang kita duduk sekarang ni, ibadat. Duduk dalam majlis ilmu ni ibadat. Duduk saja pun dapat pahala. Apatah lagi menulis, apatah lagi mencatat, dapat pahala. Duduk dalam majlis ilmu ni tuan-tuan, tidur pun dapat pahala. Sebab tu tidurlah. Kita cantik lah tuan kita ni nampak tiang bagi dia. Awal-awal cakap saya cari tiang dulu lah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila kita duduk dalam majlis ilmu, itu nama dia ibadat. Ibadat ini subhanallah, sekecil-kecil ibadat yang dapat pahala lah. Membuang batu, membuang baku, duri di jalan dapat pahala lah. Sebab tu Nabi kata taqarrab li ibadati, lapangkan masa untuk kamu buat ibadat kepada aku. Sebab apa kata Rasulullah? Allah Ta'ala sebut, siapa yang melapangkan masa untuk berbuat ibadat kepada Allah, Allah Ta'ala akan berikan kekayaan dalam hatinya dan ditutupkan pintu-pintu kemiskinan. Banyak orang nak jadi kaya, tapi sembahyang malam. Sebut nak jadi kaya, dia boleh jadi kaya, tapi dia takkan mendapat ketenangan. Seronoknya ringan, sadarika ringan. Orang yang hati dia takkan jadi tenang. Sebab apa? Sebab dia tidak beribadat. Jadi tuan-tuan, buat sajalah benda yang boleh dapat pahala, buat. Senyum dapat pahala. Cuma jangan senyum sorang-sorang. Dua tangga tu senyum sorang. Kenapa mak? Biasa ubat tak makan. Itu senyum lain tu tak? Dia tak faham, tak faham tu tak? Kalau senyum pun kita tak mau, payah ibadat. Berzikir saja. Pun sakit keluar pada masjid, baca doa. Masuk masjid, baca doa, dapat pahala. Allahu Akbar, abwabi rahmati, dapat pahala. Duduk saja dapat pahala. Bayangkan tuan-tuan, Quran kita tu tengok saja pun dapat pahala. Belum baca. Sebab tu ramai orang tengok. Tak aja mak. Udah lah, tengok udah lah. Yang nengok pahala nengok tak terkira banyak dia. Yang keempat yang kita jumpa sehari-hari apa benda? Dosa. Benda dosa. Sehari-hari kita jumpa dosa, kita buat. Saya masuk dalam surau ni kubur apa dosa. Dan TV cakap. Ya dosa tak buat. Tengok dalam TV putih, tengok dalam gelap. Tak boleh. Yang umum dosa. Jadi tuan-tuan, dalam kehidupan kita ni 4 perkara ni lah yang kita jumpa. 4 perkara ni. Pertama, nikmat. Apa yang kena buat bila dapat nikmat? Syukur. Tambahkan lagi yang ibadat, syukur. Nombor 2, apa yang kita dapat? Bala. Apa dia bala? Sabar. Bila dapat ujian daripada Allah, sabar. Wa basyiris sabirin. Allah kata dah sabar, nanti kamu dapat berita gembira dengan sebab kamu sabar. Kalau kita dapat ibadat hari ni, duduk dalam majlis ilmu ni, apa kena buat? Syukur. Bukan semua orang boleh buat ibadat. Bayangkan tuan-tuan yang haji yang baru ni, orang Malaysia 8 orang yang pergi. Dari berjuta-juta rakyat Malaysia ni, yang terpilih berapa orang? Syukur pada Allah. Orang lain tak dapat. Daripada beribu-ribu orang dalam taman, 5 orang je datang bayang subuh bayang. Bersyukur betul 5 orang ni. Allah pilih 5 orang. Sebab tu bila tuan-tuan nak buat kunuri tahlil ke apa ke, buat lepas subuh. InsyaAllah jimat ni. Lepas maghrib 3 stam. Banyak juga saja ni. Kalau subuh 5 orang insyaAllah. Baru RM1. Kalau kita hari ni berbuat dosa, apa yang kita kena buat? Tahu tak? Baik, jadi di sini kita sebut manusia tidak boleh lepas daripada benda-benda ini. Di antara benda yang kita tidak boleh lepas, kena jumpa, nama dia permainan, nama dia hiburan, nama dia permainan, termasuklah permainan TikTok. Permainan bukan setakat main bola, main takraw, main bowling. Bukan setakat permainan itu, permainan luas.
Dulu permainan tuan-tuan, kita main bola. Tunggu hujan turun, masa itu seronok main bola. Masa itulah tuan-tuan nak main selup kan, nak main becak kan, tunggu hujan. Pak dengan mak duduk tunggu dah di rumah. Pak dengan telinga tunggu dah. Oi, dulu orang main bola. Kemudian orang malas main bola. Yang dia kata leceh lah, main futsal. Main futsal pula kena orang tak posihan, mati tu kena main futsal. Laju. Sekarang semua yang main bola. Dulu-dulu main bola dekat hotel. Duk ketuk ni. Dulu. Sekarang semua main bola. Game. Hebatnya permainan sekarang. Kalau dulu tuan-tuan, permainan kita ni subhanallah, macam-macam bentuk permainan. Ada orang yang naik kuda, permainan dia. Ada orang yang main bowling. Ada orang yang main golf. Lepas dia pukul bola, dia kejar bola. Macam bola sepak lah. Skor bola, hari pula, skor hambat bola, kejar. Ini permainan-permainan lamanya. Sekarang ada permainan dalam bentuk yang baru, tak payah keluar ke mana-mana, duduk dalam bilik, boleh buat macam-macam. Nama dia TikTok. Jadi persoalan permainan ini apa hukum? Persoalan tentang hiburan ini apa hukum? Selagi mana tidak ada dalil yang mengatakan bahawa perkara itu adalah haram, maka hukumnya adalah harus. Asal hukum kepada segala jenis permainan, selagi mana tidak ada dalil yang mengatakan bahawa dia adalah haram, maka hukumnya adalah mubah. Hukumnya adalah harus. Tetapi daripada harus, dia akan merebak, dia akan bertukar kepada hukum-hukum yang lain. Di sinilah tuan-tuan yang jadi panjang cerita. Macam kita main bola. Hukum, ustaz, orang tanya saya, ustaz, apa hukum tengok bola? Saya cakap harus. Tengok bola. Apa masalah? Beli biji tengok. Buat apa tu? Tengok bola. Hukumnya harus sudah. Apa masalah? Tetapi kalau permainan bola tadi ada unsur-unsur judi, ada pertaruhan, ada rasuah, dia boleh bertukar ke arah lain. Unsur-unsur membawa kepada pergaduhan sama penyokong. Dikencing di dalam plastik, lempar kat kawan depan, melekat kepala dia. Yang mana kaki bola dia tak. Belum masuk lagi dimakinya referee. Woi bodoh, referee kayu. Dia bertukar dan tuan-tuan. Daripada harus, bila engkau buat benda-benda yang ini, haram begini. Tapi kalau sekadar main biasa, asal hukumnya harus. Tak ada benda-benda yang membawa kepada lawa, kepada perjudian dan sebagainya. Harus. Tapi kalau dah bawa sampai bersilat tengah padang, dikejarnya referee tak cukup tanah, referee lari, dia mula bertukar ke arah benda-benda yang lain. Sebab tu kita nak tengok satu-satu benda. Jangan cepat sangat kita ni kata haram. Ada orang tanya, ustaz, apa hukum saya beli toto? Harus. Tuan-tuan pergi uang pilihan ke, beli apa, toto lemok superstar beli. Kamu pergi ke lantai tu beli toto gemuk, beli tu bungkus toto dia. Penuh bonek-bonek hater. Ya haramnya sport toto. Ni toto tu, lapik dan tidur malam. Beli toto tak apa. Tapi kadang-kadang kita ni cepat sangat berasa haram toto, menuh ni toto. Tuan-tuan yang saya hormati, apa dia TikTok? Hari ini semua orang bercakap tentang TikTok sebab 1.5 bilion pengguna TikTok seluruh dunia. Bayangkan tuan-tuan, 1.5 bilion. Yang duk share, yang duk tengok, yang duk buat naik tuan-tuan, 1.5 bilion. Jauh mengatasi Facebook, jauh mengatasi Instagram, jauh mengatasi Twitter dan sebagainya. Sekarang yang top ialah TikTok. Amerika pun naik gaya lah. Sampai mereka pun nak haramkan TikTok di Amerika. Sebab dia kalap tapi sebab TikTok ni diperbuat di China, made in China. China yang memperkenalkan aplikasi TikTok dengan durasi masa 10 saat, dengan durasi masa 15 saat. Dia boleh buat video
boleh menyanyi, boleh pergerakan bibir, boleh menyanyi tekan kakang begini, tek tok tok begini. Pakat tak buat kerja Allah ni, dia apa sekali tok 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 sekali. Jadi di sini kita lihat tuan-tuan, permainan. Ini hiburan, permainan. Baik, ada tak dalam Islam permainan? Saya dah cakap tadi, permainan dalam Islam, selagi mana tidak ada dalil yang mengharamkan, maka hukum dia adalah harus. Nak main layang-layang, main. Kan dia ada dalil haram bermain layang-layang, tak ada. Silakan main, selagi mana tidak ada dalil mengatakan haram. Tetapi cuba tengok pula, daripada kau bermain layang-layang, apa yang kau buat? Apa jadi? Situ letaknya hukum tu. Begitu juga main bowling. Apa hukum main bowling? Tak ada masalah apa. Mainlah bowling, kau pukul dia ke 7 ke 10 ke, pulanglah pada kau. Harus. Tetapi kadang-kadang daripada harus dia bertukar menjadi makruh. Daripada hukumnya harus dia bertukar menjadi makruh. Bila bertukar jadi makruh? Bila tidak ada kebaikan, bila tidak ada manfaat, bila permainan itu sia-sia, hukumnya adalah makruh. Apa kau main TikTok ni? Buat apa ni? Saja lah main-main begitu. Ada faedah tak? Tak ada faedah saja. Ada tak? Oh ni apa nama dapat duit ke dapat? Tak ada saja, suka-suka. Kalau itu makruh. Mendedahkan aurat tak? Tak ada makcik pukul lampu tak. Oh berselimut buat TikTok juga lah. Maknanya tak ada mendedahkan aurat. Makruh. Sebab tak ada benda yang bermanfaat. Wallahi anil mughridun. Kalau kita lihat Allah Ta'ala sebut dalam Quran tentang lagh. Lagh ni banyak benda kali Allah Ta'ala sebut. Di antara orang yang berjaya ialah orang yang menyelamatkan diri dia daripada berbuat benda-benda yang lagh. Yang kedua kata Allah, di antara perkara yang nak merosakkan umat Islam, dibuatnya lagh pada kita. Wallahi la'allakum taghlibun, kata Allah. Mereka akan berbuat kecoh, mereka akan berbuat hingar, mereka akan berbuat bising, mereka akan membuat sesuatu yang viral supaya kamu dapat dikalahkan oleh mereka. Dalam benda ini Allah sebut dalam Quran bahawa salah satu cara nak mengalahkan umat Islam ialah dibuatnya satu benda yang mengecohkan orang, pakat jadi heboh semua orang. Dan umat Islam di akhir zaman pula adalah umat yang paling suka mengikut jejak langkah orang. Dulu datang Gangnam Style, habis tu imam berikut apa Gangnam Style, berpilih nak jadi Gangnam Style. Mari break dance zaman dulu, saya patah tengkuk kita. Budak-budak main break dance pula. Main basikal BMX, semua BMX pula tuan. Main avatar, semua muka avatar. Apa nak jadi ni tuan-tuan ni? Pening kepala kita ni. Main TikTok kita pula. Lepas ni apa pula? Lepas ni apa pula benda yang tak sampai? Yang inilah yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Mereka akan berbuat bising, mereka akan berbuat kecoh, mereka akan membuat sesuatu yang menghangatkan supaya dia dapat mengalahkan kita umat Islam. Kita leka dengan sesuatu benda. Dalam masa yang sama, banyak benda lain yang mereka buat merugikan kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi daripada harus, dia bertukar kepada makruh. Makruh itu macam mana? Bila perbuatan itu adalah sia-sia, bila perbuatan itu tidak ada manfaat, maka hukumnya adalah makruh. Daripada harus, dia bertukar pula menjadi haram. TikTok tadi ni, bila di dalam TikTok tadi ni dicampur dengan benda-benda maksiat. Kita lihat ada orang yang mendedahkan aurat, pakai skirt untuk nyanyi TikTok 8 orang, ataupun buat tarian mulut. Hak buat tu pula janda pula. Hak tengok pula lagi orang, anak bujang kalau tengok, naik syahwat lagi tu. Dengan sebab gerakan dia macam tu menimbulkan syahwat. Ataupun perempuan tadi, laki-laki tadi membuatkan TikTok dia satu video yang boleh menimbulkan fitnah kepada orang lain, yang boleh menimbulkan tuhmah kepada dia, maka pada masa itu hukumnya adalah haram.
bertukar kepada haram. Yang ni yang kita takut ni tuan-tuan. Dan yang ketiganya, dia kekal sebagai harus. Apabila kandungan TikTok tadi, kandungan aplikasi hiburan permainan tadi tidak mendatangkan benda-benda lara, tidak mendatangkan mudarat, sebaliknya mendatangkan kebaikan, maka dia jatuh kepada harus. Misalnya ada dulu proliners di hospital, dia buat TikTok cara penggunaan yang betul hand sanitizer. Semua orang pakat tengok dia. Maknanya TikTok yang dia buat itu ada manfaat pengajaran untuk orang yang lain, maka pada masa itu hukumnya adalah harus. Jadi daripada harus, dia kekal menjadi harus. Kadang-kadang daripada harus, dia bertukar menjadi makruh. Kadang-kadang daripada harus, dia turun lagi tuan-tuan, jatuh kepada benda yang haram. Maka jadilah pengguna TikTok yang bijak. Jangan kita membuang masa, menghabiskan masa tempat kerja kita ni untuk tengok TikTok. Kadang-kadang kita duk share benda-benda yang bukan. Ada orang duk tunjuk gambar kat saya, ustaz ni tengok kambing balik ustaz. Kambing apa? Dia tunjuk kambing balik, lenggang ala lenggang kangkung loh. Dia tunjuk gambar kambing balik, punggung besar lah kambing tu, remok lah. Yang tu tuan-tuan. Kalaulah kambing tu boleh cakap macam dia nak, apa punggung aku mau tengok. Inilah dia tuan-tuan yang dikatakan membuang masa. Dia tidak ada benda. Dalam bahasa Arab disebut lahu. Lahun, bahasa kita utara sebut lama. Tak ada faedah. Habis tu ustaz, takkan kami ustaz nak datang masjid di Masyramah, dia tak seronok langsung ustaz. Takkan kami ni bila duduk kedai kopi dia senyum-senyum langsung, tak boleh ustaz. Takkan kami hari ini ustaz duduk saja dalam surah zikir je ustaz. Takkan kami tak boleh seronok langsung ustaz. Siapa cakap tak boleh seronok? Bukankah Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a, dijadikan setiap satu benda dalam dunia ini untuk manfaat kita. Tuan-tuan pergi ke pantai, Allah jadikan pantai, Allah jadikan laut untuk kita ambil manfaat. Bukan setakat boleh tangkap ikan dia di situ, boleh dapat hasil laut daripada situ. Daripada pantai tu kau boleh buat sailing. Pantai yang menarik tadi kau boleh buat banana boat. Daripada pantai yang cantik tadi kau boleh jual macam-macam benda. Kau boleh mandi pun. Tetapi ada caranya yang digunakan syarak. Itu hiburan untuk kita. Kita hari ini tak mandi di pantai, teropong. Teropong Rusia mandi. Lah, tak boleh ingat tu. Teropong Mak Saleh. Pakai sepeda air ni yang salah. Pergilah mandi. Sebab ada orang kata, ustaz saya nak pergi Langkawi. Masalah, boleh tak saya buat sembahyang jamaah? Boleh ha? Apa tujuan dia? Saya nak beli dekat sembahyang dulu. Nak beli bina mangkuk dekat sembahyang dulu. Adakah benda tu sia-sia ustaz? Silakan. Boleh buat jamaah. Lain kalau awak pergi ke sana sebab awak nak sekolah, nak berapa? Yang tu betul tak boleh buat jemaah. Tapi kalau nak beli cekelat daim, tak apa salah ni. Dia kata tak boleh buat sembahyang jamaah. Ustaz boleh buat sembahyang jamaah, silakan. Selagi mana bukan berdasarkan kepada maksiat. Ustaz saya nak main bola tak? Mainlah bola. Tutuklah aurat elok-elok main. Tapi ustaz, tengok tok Arab yang seluar pendek je ustaz. Macam mana ustaz? Arab Saudi kalau kita pergi umrah tak, berjumpa tak, 24 jam jumpa. Ya, cok pasport tu pun jumpa. Gini, serban merah. Oh, bersugi. Bila lah kau nak cok pasport aku? Bersugi tak habis. Ya lama, saya tunggu 4 jam pun. Elok kita turun, kapal terbang pada Pakistan pula turun. Penuh lah. Mai daripada Afrika pula turun. Penuh lagi airport ni pula. Udah pengsan macam nembak nilai. Macam tak ada orang lepas nembak. Kita kalau macam tu tuan-tuan di Malaysia, tak cok lambat pasport, cok lambat, siap kan?
Garam si mulia jawab dia. Alah pakai, bakar makan baju. Demo lantak demo sampai datang negeri aku. Lah, elok kita dia nak cok dah. Tukar syir. Dia tinggi pasport. Apa salah kau tunggu sekejap je. Balik. Itu nasib balik. Kalau dia sebut bukrok, besok lagi mampu. Oh, ni perangai dia orang. Tapi ustaz, dia orang pakai jubah siang malam. Tapi kenapa dia orang main bola macam seluar pendek? Macam mana orang ustaz? Kalau ni saya tengok ustaz, Mike Tyson sembahyang pakai seluar pendek. Jurulatih dia pun pakai seluar pendek. Dia pun pakai seluar pendek. Sparring dia pun pakai seluar pendek. Sembahyang macam mana ustaz? Macam ni lah bang, kita ni duduk di Malaysia, kita ikut mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i kata paha tu aurat, lutut tu aurat. Bila nak sembahyang, lutut aurat. Masalah aurat ada perbahasan ulama. Main bola setakat mana yang dikatakan aurat, yang itu di luar. Tetapi bila sebut sembahyang, semua mazhab sebut hendaklah bersopan, hendaklah menutup aurat dengan sempurna. Tutup habis. Kalau tuan-tuan jumpa dekat highway ke mana-mana tempat pelajuan, tu Arab sembahyang pakai seluar pendek, jangan tuan-tuan ikutlah. Balik rumah pakai seluar pendek, awak sembahyang. Apa sembahyang tu? Kemikal? Seluar dia boleh. Macam mana abang belajar boleh? Abang pergi Langkawi tengok tak Arab sembahyang pakai seluar pendek. Abang boleh tengok Arab. Elok lah. Jadi bila kita nak sembahyang, khuzu zinatakum 'inda kulli masjid. Pakailah perhiasan, pakaian yang baik-baik. Seluar pendek tidak dihias sebagai pakaian yang baik bila nak solat. Jadi jangan kita terbawa-bawa pula. Sebab itu tuan-tuan, perlunya kita berpegang kepada mazhab. Sebab ada orang yang tak nak ikut mazhab. Dia kata, ustaz, saya tak nak ikut mazhab. Nabi mazhab apa ustaz? Yang kita nak ikut Syafi'i, Hanbali ni apa ustaz? Nabi ada mazhab ke? Nabi pun tak ada mazhab, kita nak ikut mazhab. Saya kata kat dia, bang, bukan mazhab, mazhab. Nak sebut mazhab tak lebih, tiba-tiba nak tolak mazhab. Tengok apa kamu? Tuan-tuan yang saya hormati, mazhab ni penting di dalam nak melaksanakan. Dan adakah mazhab-mazhab ini dibuat oleh mereka sendiri? Tidak. Mazhab itu pun diambil daripada Rasulullah SAW. Contoh, kita buat contoh tentang orang perempuan pergi ke kubur. Orang perempuan bila suami dia mati, ada yang pergi kubur, ada yang tak pergi kubur. Baik, ada mazhab yang mengharamkan perempuan pergi ke kubur. Mazhab Hanbali. Orang perempuan kalau ada kematian, duduk di rumah, jangan pergi kubur, haram. Ada tak dalil haram dia? Ada. Nabi Muhammad melarang orang perempuan pergi ke kubur. Dipegang oleh siapa? Dipegang oleh mazhab Hanbali. Sebab tu dibuka tuan-tuan. Tuan-tuan jangan harap orang perempuan boleh pergi kubur. Kalau oleh tu Arab, Allah boleh. Orang lelaki boleh, orang perempuan jangan. Sebab mereka pegang yang itu. Bagi mazhab Maliki, bagi mazhab Hanafi, sunat pula orang perempuan pergi ke kubur. Ada dalil ke ustaz? Ada dalilnya. Sebab Siti Aisyah pergi ke kubur, isteri Rasulullah. Bila wakanya pada Siti Aisyah, kenapa tuan tanya puan pergi ke kubur? Kenapa kamu pergi ke kubur? Bukankah Rasulullah ada melarangnya? Siti Aisyah menjawab, dulu Rasulullah melarang, sekarang disuruhnya pergi. Maka dipegang pula oleh Maliki dan Hanafi. Datang mazhab Syafi'i, nak ambil yang mana? Dalil tak bagi pergi pun ada, dalil suruh pergi pun ada. Dua-dua hadis sahih. Maka Imam Syafi'i menyambil jalan ikhtiyar, jalan selamat, jalan tengah. Dia kata perempuan makruh pergi ke kubur. Selesai pula. Adakah makruh itu haram? Makruh tak haram. Tak haram. Nak pergi, tak pergi sudah. Kalau tidak ada manfaat, tak payah pergi tak boleh. Itu yang dipegang oleh mazhab Syafi'i. Jadi jangan kita pula, saya tak nak ikut mazhab, saya nak ikut yang Rasulullah punya. Yang mazhab itu pun, ulama-ulama mazhab itu pun tiru daripada Rasulullah. Supaya kita semayang. Macam kita semayang, tuan-tuan. Satu hari Nabi Muhammad dia keluar dengan 3
30 orang tentera berkuda. Rasulullah jatuh daripada kuda. Sakit belikat ni Nabi tak boleh bangun. Bila datang waktu solat, Nabi Muhammad sembahyang duduk, sahabat-sahabat berdiri. Rasulullah kata dekat sahabat, engkau orang semua duduk. Maka semua sembahyang duduk. Nabi sebagai imam duduk, sahabat pun duduk. Kemudian bila Nabi balik ke Madinah, Nabi sakit. Hampir-hampir wafat. Rasulullah ni sakit. Rasulullah tetap datang sembahyang di masjid jadi imam. Nabi sakit, Nabi sembahyang duduk, sahabat pun duduk. Nabi kata, engkau orang bangun, biar aku seorang saja yang duduk. Yang pertama tadi dipegang oleh Hambali. Imam sakit duduk, semua makmum duduk. Yang kalau imam sakit duduk, makmum berdiri, dipegang oleh Syafi'i. Kita tak ada masalah apa. Kedua-duanya nampak berbeza, tetapi kedua-duanya datang daripada Nabi SAW. Sekarang tuan-tuan nak ikut yang mana? Terpulang pada tuan-tuan. Cuma di Malaysia kita mengikut uruf kebiasaan kita. Kebiasaan kita di sini ialah Syafi'i, maka ikutlah Syafi'i. Itulah dia. Jadi kalau tuan-tuan kata saya tak nak ikut mazhab, saya nak ikut Rasulullah, habis itu macam mana kau tak faham yang Rasulullah buat tanpa daripada penjelasan daripada para ulama, daripada imam-imam mazhab. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya sebutkan tadi bahawa segala sesuatu yang Allah jadikan dalam dunia ni adalah untuk kita. Selagi mana tidak ada pengharaman. Apa yang Allah Ta'ala sebut haram, tak banyak. Yang tak banyak tu yang Allah nak buat sangat. Innamal khamr wal maisir wal ansab wal azlam rizqun min amali syaitan. Yang haram itu arak, bertenun nasib, berjudi, menyembah berhala. Yang ni haram. Makanan yang haram apa dia? Daging babi dan sebagainya yang tak disembelih. Yang lain itu adalah halal. Semua untuk kita. Ada orang tengok sayur, tak nak. Makanlah sayur baik untuk kesihatan, tak nak. Nak apa? Nak ayam je. Ada orang bagi dekat dia air teri minum lah. Tak nak, tak air suam je. Kenapa tak minum air batu? Tak nak. Saya kat Ipoh kat batu, tak nak. Allah Akbar. Susah je hidup. Tuan-tuan, saya sebutlah tadi, dalam banyak-banyak permainan yang kita boleh main, kadang-kadang permainan itu melarang. Ada orang yang main catur sampai tak semayang, berjam main catur. Dengar ceramah ni 40 minit, tengok jam kan? Suara dalam bunyi. Tapi main catur, main dam, berjam. Cuba tengok orang main catur, menung. Kita tengok pun kita, ni menung. Tak apa benda dia main. Dia nak pegang catur tu, dan nak pegang lah. Tak jadi. Kita pun tengok. Bila tak jadi, turun balik. Ayam tu buang masa, serupa main dam. Masa belum pergi haji, balik dia makan. Satu, dua kan. Balik pada haji, serobat betul. Selalu makan. Tak yang habis-habis main dam. Ini permainan-permainan. Ada orang yang main bola, gaduh. Ada orang yang main badminton sampai putih waktu kecil. Oh, ada yang main badminton tentang putih waktu tu, melompat atas kor. Oh, salah seorang saya. Smash turun tak betul dekat saya dulu. Orang panggil ni jom dia. Dulu mana? Buat jumping smash, landing pula. Aduh, tak betul jadi ni perak ni. Sampai sekarang tak boleh main. Gantung raket sekarang. Ada 3 permainan yang bukan sia-sia. Nombor 1 kata Rasulullah, melatih bergurau, main gurau. Nombor 1. Yang ni Nabi suruh main. Sebab tu saya cakap pada Kementerian Pelajaran, kena kubur lah. Di setiap sekolah tu ada ladang kuda 4-5 ekor, supaya budak-budak ni berlatih menunggang kuda. Di sekolah saya tuan-tuan Hafiz tu, kami latih naik kuda. Nubi kat kelab.
bayar yuran, bayar lantak. Yang budak-budak ni boleh naik kuda. Nak beli kuda seekor, siapa nak bela? Saya tak ada masa bela kuda. Kita pergi belajar. Ada seorang budak, dia tengok kawan dia seorang-seorang naik kuda. Dia kata apa? Bukan susah, tenang first time tu. Bila dia naik tuan-tuan, melompat kuda tu jatuh. Budak tu siapa ya? Anak saya. Budak ni tuan-tuan, tak boleh cakap sombong, tak boleh cakap besar. Macam dia tahu yang kita cakap sombong, yang kita ni belakang. Sebab tu Nabi suruh kita belajar naik kuda supaya hati jadi bersih. Ada tautan hati penunggang dengan yang naik kuda. Sebab tu orang yang naik kuda ni tuan-tuan, pergerakan kaki tu, kuda boleh tahu kaki ni dia suruh buat apa. Belok belah kiri, belok belah kanan, dia suruh laju, dia suruh berhenti. Kaki main peranan, tali main peranan, ke kanan main peranan, ke kiri kepala dia main peranan. Nak bagi orang yang hati dia lurus, main kuda. Tapi semua orang main kuda ekor. Yang tu lagi tak lupa. Dia cerita Piramli ni, cerita Ujala Puluh. Bini tengok kuda pada ada pada radio. Yang tu tak disuruh main, yang disuruh melatih kuda. Pasal apa? Yang kedua untuk sihat. Untuk sihat ni, yang paling simple sekali berjalan kaki. Paling simple. Sebab tu saya parking dan terjun. Ustaz tanya Ustaz, betul saudara? Tak apa, exercise. Sebab semua orang dia malas jalan kaki. Pergi ke masjid tu tak pernah jalan kaki. Walaupun rumah dekat ke masjid, tetap nak naik motor. Nak naik motor tu pula kalau dia parking kalau boleh sebelah tu imam dalam masjid. Sebelah sejadah tu habis-habis keluar tu punya malas jalan. Cuba tengok orang Jepun. Orang Jepun dia suka jalan. Sebab jalan tu paling elok. Nombor 2 selepas jalan kaki baru jogging. Jogging tu bagus. Tapi kita ni badan besar, kaki halus. Dengan badan besar, roda kecil, payah sikit nak jalan, nak berlari. Kita jalan. Tapi yang paling bagus, berlari. Nama dia jogging. Nombor 3 selepas berjogging tu apa yang bagus? Menunggang basikal. Yang tak bagusnya buat grup 10 orang. Betul tengah jalan bawa. Bukan kata orang lain saya bawa kan. Dah naik basikal tu selompat 5 orang pula. Oi macam jalan demo pula tuan. Yang ni sekarang ni jadi isu sekarang ni masalah naik basikal. Saya setakat dia orang ramai jalan. Tidur dia kahwin lah tak dia orang. Tapi yang tak tahan pakaian demo tu. Malu. Tak faham tak? Lagi ketat, lagi bagus. Macam betul timur orang perempuan tengok, malu ya. Abang, pada tengok juga. Aduh, itu belum masuk lagi perempuan pakai juga. Aduh, tuan-tuan. Semua demai tu ketat dah tu. Tang situ pula dibubuhnya pula. Boleh bayang tu. Ini masalah ni. Tolonglah akak-akak yang ada naik basikal tu. Itu boleh elok. Nombor 4 yang paling bagus sekali apa dia? Berenang. Berenang paling bagus sekali. Ya Rasulullah suruh kita berenang. Yang paling bagus selepas berenang ialah menunggang kuda. Nampak tak tuan-tuan? Sukan-sukan yang Nabi sebut ni, menunggang kuda, memanah dengan berenang. Tapi sukan yang begini terbaik sekarang menjadi eksklusif. Eksklusif. Kita nak naik kuda, tak mampu lah. Akhirnya kita naik makruf. Yang ni okey lah, tak okey ha. Pasal kita dah jadikan kuda ni satu benda yang mahal. Harga beratus ribu. Orang takut nak naik. Padahal itulah yang paling bagus untuk jantung kita. Paling bagus untuk pergerakan otot kita. Paling bagus sekali tuan-tuan. Segala-galanya bergerak bila naik kuda. Allahu Akbar. Cuba tengok berenang. Berenang paling bagus untuk jantung, untuk kolesterol, untuk injak kita. Tapi kita nak pergi berenang pula pakai seluar panjang. Jaga tu pula halau.
pakai tracksuit panjang, pakai pinci lojeng tu kan, bisa prit naik balik. Kau tengok tak cerita Mr. Bean. Dia pergi terjun, hak tu bisik. Lalat tertinggal elok kat dalam. Nak masuk kolam renang kena pakai pena. Nak masuk kolam renang kena pakai bikini. Akhirnya kita orang Islam, apa boleh buat? Tak boleh pergi di biat. Apa ni? Melainkan kita kena buat kolam kita sendiri. Kita sayang tentang memanah ni. Rasulullah suruh belajar. Tapi hari ini memanah jadi sangat eksklusif. Yang boleh main manah ni Korea. Korea main memanah cukup hebat, Jepun cukup hebat. Kita pada tetap lalah nak memanah juga ambil papel. Dapat antara semua. Tang situ kita memanah sekarang. Belum papel begitu. Sebab tu saya cakap pada kementerian dulu, saya kata Tan Sri, Datuk Sri, tolonglah buat satu kurikulum di sekolah. Salah satunya ialah menunggang budak, supaya budak-budak ni jadi sihat. Mereka tak duduk main TikTok saya dalam rumah. Mereka tak duduk main game saja, darah tak jalan, otak jadi beku, badan jadi tak sihat. Berbeza dengan budak. Yang kedua, permainan yang tidak melarakan, yang dapat pahala lagi permainan itu, ialah bergurau dengan isteri. Yang ni tuan-tuan selalu. Masalah kita ni tak bergurau. Bergurau tu tak mana? Pada panggilan saja pun dah menunjukkan gurauan. Isteri rasa seronok bila abang-abang dipanggil dengan gelaran yang baik. Gurau. Ini tidak panggil pun. Oi, nasi. Ini tak nasi oi. Kejaplah. Kejap lama menunggu. Bodoh pula tak buat. Bila isteri tu rasa nak berselera makan, tuan, kita tak ada bergurau. Bergurau tu menyeronokkan. Dia tengah masak, kita pergi ke belakang dia pegang pinggang. Masak apa ni mama? Cakap. Tak ada apa-apa petai, masuk merah, masuk cino sampai petai. Mama ni dia tahu je abang minta satu petai. Tahu ni yang tadi Allah dah dapat. Untuk ni abang dapat sikit-sikit. Padahal tuan-tuan dah seminggu dah. Dalam hati dia cakap kita ada benda lain pun nak masak. Aku dah kencing petai. Tolong bergurau. Apa salahnya bergurau memusik suami, memusik isteri itu dapat pahala, bukan permainan yang sia-sia. Ni dah duduk atas katil, dua-dua tengok TikTok. Dia tak layan suami dia tak tengok isteri dia. Yang dia layan ialah handphone sekarang. Dah pukul 1, tutuplah lampu, tapi muka isteri ni masih biru. Tengok. Bukan dapat pahala tengok datang tu. Yang dapat pahala layan kan ni. Ni layan apa pula. Kadang-kadang ustaz, makcik tak tengok ustaz. Oi, TikTok datang apa makcik tak tengok ustaz. Oi, makcik baca Quran. Itu dia jangan ngajak tidur. Itu makcik kata kejap lah. Makcik oi, tutup Quran tu, wilayah orang tua tu dapat pahala lagi suruh je kan. Yelah, tanya menyempat tu. Mulai dari tu pun. Dah leha oi, dah satu leha oi. Kadang-kadang kita marah tak. Ya, itu belum masuk yang ada baby, anak cucu pun kecil lagi. Yang suami dia kan kira apa balik orang jadi tu cepatlah esok mahat. Kejaplah bawa budak dengan mata tu beliok ni. Kejaplah. Mata budak dalam buaya tu berkelip-kelip lagi. Kira kawak duduk ni. Buat baca Quran ke apa dulu. Itu yang suami ambil Yasin tu. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Sudah tidur. Sadaqallah. Dapat 3 ayat je. Bismillah, Yasin, Sadaqallah. Tutup terus Quran. Tak.
pahala. Jadi yang pertama yang dikatakan gurauan permainan dengan isteri ini ialah panggilan dia. Jadi saya minta pada abang-abang dan kakak, janganlah panggil gelaran yang tak elok pada dia. Okay, panggil gelaran yang baik. Kalau dia cikgu, boleh panggil dia cikgu. Cikgu Murni. Okay, kalau suami akak, sarjan. Abang Jan. Abang Jan, boleh? Salah. Suami akak, imam disuruh ni. Abang Mam. Abang Mam. Oh, ya Allah. Naik rumah ni. Ini daripada panggilan. Yang kedua, gurauan daripada permainan. Sebab tu Rasulullah berlumba lari dengan isteri dia. Berlumba lari nak pergi masjid, race. Kita hari ni tak ada tentang ini, tak seronok. Bila tak seronok, dia gantikan keseronokan tu dengan TikTok. Dengan macam-macam aplikasi lagi. Sebab di sini lebih menggembirakan dia, lebih mentertawakan dia, lebih menghiburkan hati dia. Nak banding dengan suami dia, nak banding dengan isteri dia. Kalaulah tuan-tuan, isteri atau suami kita ikut yang Nabi cakap ni tuan-tuan, TikTok ke, toktik ke, membina, suami aku lagi menyeronokkan, isteri aku lebih menggembirakan. Ni yang permainan yang Rasulullah suruh. Diubahlah tuan-tuan, macam mana nak pergi seronok dengan suami, nak bagi seronok dengan isteri ni. Buat macam-macam permainan. Tak payah main polis sentri lah dalam rumah tak payah. Pelik cucu tengok apa dia. Wah, ni main polis sentri duduk, tak payah. Banyak lagi benda yang boleh bergurau-gurau. Termasuk salah satunya bawa jalan, bawa cuti. Cuti apa? Covid-Covid. Kalau ada habis Covid, ini tak pernah bawa cuti. Suami saya ustaz tak pernah bawa, jangan katakan Pangkor, Gunung Lang pun tak bawa betul. Zalim betul. Gunung Lang pun tak dibawa. Ya Allah. Bersih sangatlah naik poli BI terbayar je. Agak-agak boring dia campur dalam laut. Campur dalam kolam. Jangan tuan-tuan bawa dia berjalan supaya dia rasa seronok. Dia boring di pejabat, dia kerja di rumah, dia kerja. Sebab tu hari ini bila manusia boring, manusia akan ambil sesuatu yang menghilangkan boring dia yang paling senang. Yang paling senang ialah apa yang ada dekat tangan dia, nama dia handphone. Sebab itu anak-anak sekarang ni dia boring dengan bapak dia, dia boring dengan mak dia. Kesal dia apa? Dia lambat dengan handphone dia. Cuba tuan ingat, anak-anak kita kalau pergi mana-mana pun mula-mula dia cari apa? Dia tak cari adik dia. Sampai ke hotel cuti, dia tak cari adik dia dalam kereta, dia cari wifi. Dia tanya kat kaunter, wifi berapa? Adik dia tahu dengan mak cari wifi, mak cari wifi. Anak mati lemak dalam kereta. Sebab apa? Ni dah jadi rapat. Makan tak ingat mak, minum tak ingat bapak, duduk dalam bilik tak keluar-keluar dah. Ni dia main TikTok, dia main permainan itu. Sebab apa? Sebab hari ini benda ini dah merampas peranan kita, merampas kasih sayang kita. Takut kita tuan-tuan. Sebab ada anak-anak yang sanggup pukul mak bapak sebab mak tak belikan iPhone pada dia. Ada kes dulu yang tuan-tuan ingat dulu, yang anak dia terjun daripada tingkat bopah bangsa Puri ni sebab bapak dan mak dia rampas handphone dia. Dahsyatnya sampai begitu. Bayangkan tuan-tuan, kalau kita tak ambil alih balik peranan kita sebagai suami, sebagai isteri, sebagai mak bapak, orang-orang inilah, benda-benda inilah tuan-tuan yang akan merampas. Yang ketiga, yang terakhir tuan-tuan untuk dengar hari ini, apa dia permainan yang bukan sia-sia, belajar memanah. Macam tuan-tuan sendiri belajar menembak, fokus. Memanah tu apa? Fokus. Yang ni pun saya ajar di sekolah ni, budak-budak belajar memanah, orang mari kelas mana. Cuma dia pakai baju perdeka pula. Bini belajar mana? Buat demonstrasi sambil naik kuda, sambil mana? Hebat. Kita tak boleh entah naik kuda macam tu balik. Dia orang belajar memanah. Bila kita tengok tuan-tuan, kenapa Rasulullah ajar kita memanah, suruh kita belajar, rupanya betul jadi fokus. Mata, telinga, jantung, pergerakan tangan, pergerakan kaki, semuanya itu mengajar kita tentang fokus.
tepat. Cuba tengok orang yang mana akan suka Olimpik, suka Asia pun. Tengok orang Korea. Macam mana boleh masuk tepat di dalam rumah. Kita ni tuan-tuan tak tahu ni katak gemuk ni. Maknanya orang yang buat macam ni tuan-tuan, kalau dia belajar memanah, dia belajar dalam pelajaran, dia boleh fokus. Kalau dia diberikan tugasan dia akan fokus. Kalau dia diberikan apa-apa benda pun, dia akan buat dengan fokus. Sebab apa? Pada masa itu dia boleh menumpukan setiap satu benda dengan penuh perhatian, termasuklah sembahyang. Dia akan jadi orang yang sangat fokus dalam sembahyang. Banyak orang datang jumpa saya, Ustaz, kenapa saya sembahyang tak khusyuk? Kenapa saya sembahyang ni ingat macam Ustaz? Saya cakap, pergi belajar mana? Bila kau pergi belajar memanah, sembahyang kau cantik. Ini kita tuan-tuan jangan kata nak belajar mana. Belajar apa pun tidak, tu yang sembahyang ingat macam-macam. Tengah sembahyang Allahu Akbar, ambulans lalu. Siapa pula nak beranak? Dia boleh ingat siapa nak beranak. Kak Leha, jiran dia Kak Leha, dia boleh ingat tuan-tuan. Dia boleh ingat kunci kereta di mana hilang. Di luar sembahyang dia tak ingat, dalam sembahyang dia boleh ingat. Oh, dia ingat. Ada orang yang tengah sembahyang tu pernah tengok dia. Dia tu berapa bukit. Allah Alhamdulillah. Dia berapa bukit, dia cari kunci. Ada. Alhamdulillah. Sebab apa jadi macam tu? Sebab dia tak fokus. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, balik pada TikTok tadi, itulah hukum dia. Asal pada hukumnya adalah halus. Tetapi dia boleh bertukar menjadi makruh bila benda itu adalah sia-sia, tidak ada manfaat, tidak ada kebaikan, buang masa, maka dibenci. Yang kedua, dia jatuh kepada haram bila kandungannya ada unsur-unsur haram. Bila boleh menimbulkan fitnah kepada orang yang melakukan TikTok, bila menimbulkan buruk sangka kepada orang lain, maka hukumnya adalah berdosa kalau kita main. Dan yang ketiganya, dia kekal sebagai harus. Jika TikTok itu digunakan untuk perkara yang baik, medium yang terbaik untuk menyampaikan sesuatu yang bermanfaat, maka hukumnya adalah harus. Yang kedua, permainan yang mendatangkan pahala kepada kita ialah berlatih berkuda, bermesra dengan isteri, dengan suami, dan belajar memanah, maka benda itu mendapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, sekadar itu sahaja pertemuan kita pada tengah hari ini. Ada soalan Ustaz? Tak ada ya? Tak ada. Assalamualaikum. Baik, sekadar itu sahaja. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasanya tak ada kot nak buat soalan. Kalau ada bagi tahu baik. Ustaz tunggu dengan penuh sabar tadi. Ada ya? Ada? Ada, Ustaz Azmi ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk, kadang-kadang dalam TikTok kita tengok subjek tu perempuan. Perempuan bertudung, tapi bunyinya tu penceramah, macam kata suara ustaz ke ataupun suara ustaz Azhar Idrus ke. Jadi apa hukumnya penggunaan TikTok tersebut? Yang bercakap ni perempuan dengan gaya usul, tapi suara penceramah. Itu saja saya bersih. Kalau kita buka dalam kitab Seri Agama, dia menghuraikan tentang maksiat-maksiat badan, daripada mata, daripada telinga, daripada lidah, tangan, kaki, kemaluan. Dan ada satu huraian maksiat-maksiat tubuh badan dalam kitab. Dia huraikan beratus-ratus jenis maksiat tubuh badan. Di antaranya ialah mengejek orang. Di antaranya ialah meniru orang berjalan, meniru orang bercakap. Yang ketiganya tuan-tuan, termasuklah merendah-rendahkan orang lain, apatah lagi merendahkan para ulama, alim ulama dan sebagainya. Jadi ini termasuk di dalam maksiat-maksiat tubuh badan. Termasuk maksiat tubuh badan ini tuan-tuan. Tuan-tuan ingat cerita pendekar Bujang Lapuk. Bila dia sampai rumah pendekar Mustad, kan mereka nak minta maaf dekat Cikgu Rus. Ramli terjun minta maaf, tengok-tengok pendekar Mustad. Betul langkahnya Pakcik? Betul. Ni roti macam roti bergali punya silap. Kemudian datang pula Sudin. Sekali Sudin pula, isteri pendekar Mustad lalu, Pakcik, kami minta kopi Pakcik.
Yang ketiganya, pembantu rumah dia Ernie. Bila Haji Sakar nak minta maaf, tengok-tengok Ernie. Kan dia masuk dalam bilik, dia kata sekali Ernie lah. Dia tiru cara Ernie jalan. Itu dikira mumpat. Bayangkan tuan-tuan. Itu dia kata sekali Ernie. Sebab Ernie itu gemuk jalan ni. Jadi TikTok tadi cuba tengok niat dia apa. Adakah niat dia untuk mengejek? Adakah niat dia untuk meng-highlightkan sesuatu benda yang baik? Adakah tujuan dia untuk menjatuhkan, memburukkan, ataupun hanya sekadar nak ambil rating, ataupun sekadar nak bagi viral? Maka bergantung kepada gambaran orang yang membuat. Sebab itu dalam kaedah usul sebut sesuatu hukum atas sesuatu perkara yang tidak ada haram, nak tentukan haram ataupun makruh dan sebagainya bergantung kepada gambaran orang yang membuat. Kalau orang yang membuat itu adalah betul, maka hukum dia harus. Tetapi kalau salah dia buat, maka jatuhlah kepada haram. Jadi tengoklah pada orang tu apa tujuan dia buat. Kalau dia buat sesuatu yang baik, maka hukumnya adalah harus. Wallahu a'lam. Lagi kan? Tadi ada satu soalan daripada Muslimat. Dia agak pemandu juga Ustaz. Dia nak suara tadi tapi rasanya kat dia pemandu. Tanda ni Ustaz, apa tu? Apa? Oh ni. Apa benda? Tak saya pun. Emoji. Ya. Apa hukum Ustaz? Apa dia? Baik. Ini adalah mini love. Ini nama dia mini love. Dia kalau mini love macam ni, dia tak bergerak. Kalau bergerak banyak duit. Duit mana? Tapi kalau isteri kita dekat abang, maknanya dia suka kita. Jangan kita tak faham lah. Tengok mata bintang. Dia hari pun nak pergi kerja, dia minta duit apa? Bukan dia minta duit abang. Malas lah ni. Tapi kalau kita nak pergi kerja, isteri kata abang, itu baru minta duit. Itu tandanya mini love. Macam-macam tuan-tuan. Jadi sesuatu perkara yang kita buat, tak kira lah emoji ke apa benda ke, kalau benda itu bercanggah dengan akidah, maka hukumnya adalah haram. Tetapi selagi mana dia tidak berlanggar dengan akidah, maka hukumnya adalah harus. Dan yang kedua, dengan siapa kita buat dan untuk apa kita buat. Itu yang saya katakan tadi. Gambaran apa yang kita buat, untuk apa yang kita buat, menentukan harus ataupun haram sesuatu benda. Wallahu a'lam.